Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin pagi 27 Disember, anda bersama saya Muhammad Syafiq Adnan. Antara tajuk utama pagi ini: Fama pasarkan bawang tempatan, tangani kenaikan harga barang. Cari punca pencemaran, 45 kilang diperiksa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin pagi kami mulakan dengan berita sedih ini. Ibu dan bayi berusia 8 bulan maut dalam satu kemalangan membabitkan 5 kenderaan di kilometer 160.9 Leburai Utara Selatan arah selatan dekat Bandar Kasia, Pulau Pinang awal pagi tadi. Kedua-dua mangsa maut tersepit dalam bahagian depan kereta yang dirempuh lori trailer, manakala 3 lagi cedera ringan. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang berkata panggilan kecemasan diterima jam 12.14 tengah malam. Sejurus tiba di lokasi, kejadian mendapati kemalangan membabitkan 2 lori trailer dan 3 kereta berdekatan Bandar Kasia menuju ke Nibong Tebal dari Juru. Mangsa maut dikenal pasti sebagai Siti Khadijah Harun, 33, dan bayi perempuannya berusia 8 bulan, Nur Khairin Marisa Nur Azri. Kedua-dua mangsa maut tersepit di tempat duduk belakang kereta potong wajah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala 3 lagi yang menaiki kenderaan sama hanya mengalami kecederaan ringan. Pemandu dan penumpang dalam kenderaan lain tidak mengalami sebarang kecederaan. Mayat mangsa dikeluarkan menggunakan peralatan rescue tool dan dengan bantuan sebuah kren bagi kerja-kerja pengalihan trailer. Difahamkan mangsa yang meninggal dunia sedang dalam perjalanan secara berkonvoi untuk pulang ke Pahang selepas mengikuti hari keluarga di Alustar. Nahas ngeri turut menyebabkan kesesakan yang teruk apabila pengguna lebuh-raya terkandas lebih 3 jam sebelum lalu lintas disuraikan. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Seberang Jaya untuk bedah siasat. Sebanyak 45 kilang yang menghasilkan buangan pelarut dan minyak yang merupakan bahan pencemar di sekitar Nilai telah diperiksa Jabatan Alam Sekitar JS Negeri Sembilan setakat ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Kesihatan Alam Sekitar, Koperasi dan Kepenggunaan S. Virapan Negeri Sembilan berkata, ia bertujuan mencari premis yang bertanggungjawab menyebabkan pencemaran bau di Sungai Semenyih sehingga menyebabkan penutupan loji rawatan air LRA Sungai Semenyih Selangor Sabtu lalu. Dan kita akan teruskan pemeriksaan ini. Sama ada kilang tu dilesenkan atau tidak dilesenkan, kita akan teruskan operasi ini untuk pastikan bahan tercemar ini hanya boleh didispos dekat kualiti alam. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kenyataan JAS pada Selasa lalu terdapat 46 premis kilang dinilai yang turut menjadi fokus pemeriksaan jabatan itu bagi mencari premis yang bertanggungjawab menyebabkan pencemaran bau di Sungai Semenyih. Perbuatan tidak bertanggungjawab membuang bahan sisa buangan haram dikesan di lurang pembentungan sekitar loji milik Indah Water Consortium Sendirian Bahar. Mengenai pencemaran yang berlaku di anak Sungai Belihoy, Virapan memberitahu bahawa keputusan analisa sampel air dan bahan kimia yang telah diambil daripada lokasi tersebut akan diketahui dalam tempoh 2 minggu. Beliau berkata ia adalah kes kedua pencemaran akibat pembuangan sisa berjadual haram yang berlaku pada tahun ini. Kejadian pertama berlaku di Sungai Anak Air Garam di Mambau 9 Disember lalu, dipercayai perbuatan pihak yang sama. Selepas lebih 3 tahun diburu polis, suspek kes pembunuhan pada Oktober 2016 itu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuantan. Suspek hanya mengangguk faham sebaik didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mengikut pertuduhan, suspek Rahman Hasrah didakwa membunuh penyelia ladang tempat dia bekerja, Zakaria Tahir, 57 tahun, pada jam 2.30 petang 7 Oktober 2016 di sebuah kebun di Batu 16, Kampung Seri Fajar, Kuantan. Sebab kesalahan tertuduh boleh dihukum mati. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Wan Azrin Wan Zaid manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan 28 Januari depan untuk sebutan semula kes sementara menanti pihak pendakwaan memperoleh laporan DNA.
tertuduh ditahan polis pada 12 Disember lalu di sempadan Malaysia, Thailand. Dia dipercayai melarikan diri dan bersembunyi di Thailand selepas kes pembunuhan itu. Beberapa kampung di daerah Hulu Langat Selangor dilanda banjir akibat hujan lebat sejak kira-kira jam 4 petang semalam. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Hulu Langat, Kapten PA Maharis Manam berkata, pihaknya menerima aduan daripada orang awam berhubung kejadian itu pada jam 4.45 petang. Seramai 15 pegawai dan anggota bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi bagi melakukan pemantauan. Pihaknya dimaklumkan banjir melanda di beberapa kawasan kampung iaitu Kampung Sungai Gahal, Kampung Sungai Semungkis dan Batu 14 Hulu Langat. Bagaimanapun tambah Maharis Manan, air beransur surut meskipun cuaca masih hujan. Setakat ini tiada pemindahan mangsa dilakukan dan pihak APM masih memantau lokasi yang terjejas akibat banjir. Dalam pada itu, Melaka merangka pelbagai inisiatif dalam usaha mengekang fenomena banjir kilat daripada berulang di ketiga-tiga daerah di negeri itu sekaligus menjadikan negeri berkenaan bebas bencana banjir. Ketua Menterinya Adli Zahari berkata antara usaha yang bakal dikelola oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri itu termasuk membaiki sistem saliran, memperbanyak pembinaan rumah PAM serta memastikan kawasan takungan tadahan hujan di seluruh negeri itu berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita tengok jalan raya ni adalah Beliau berkata pelan pembangunan terutamanya melibatkan taman-taman perumahan baru yang kurang efisien antara punca utama dikesan berlaku banjir di beberapa kawasan. Tegasnya, rentetan itu kerajaan negeri akan turut mengkaji semula pelan-pelan pembangunan baru selain tindakan tegas kepada syarikat pemaju yang gagal mematuhi syarat ditetapkan. dia sebenarnya kalau kita lihat macam kawasan-kawasan perumahan baru ini, kita oleh kerana pengalaman kita tentang banjir kilat ini berlaku, bila ada pembangunan ada banjir kilat. Jadi kita memang minta di peringkat perancangan kerajaan negeri untuk melihat balik model kolam takungan kita. Dan macam saya sebut tadi, ada kawasan-kawasan tertentu saja yang terlibat, terutamanya kawasan-kawasan yang melibatkan bandar dan juga pinggir bandar. Kerana kawasan ini dia kalau kita lihat kontur tu kita dah ratakan. Itu sebab untuk pelan pembangunan baru kita, kebanyakannya kita minta supaya pemaju itu melihat mengekalkan kontur yang sedia ada. Kalau kawasan berbukit itu perumahan itu mesti dibuat di kawasan yang berbukit itu, dan bukit itu tidak ditarah. Jadi dengan cara itu banjir kilat ini boleh kita elakkan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi dialog berkaitan isu banjir di Taman Merak Mas, Bukit Katil. Dalam pada itu, Adli berkata pembangunan terancang yang direncanakan kerajaan negeri selepas beberapa tahun mentadbiri negeri telah berjaya menyelesaikan masalah banjir kilat di beberapa kawasan termasuklah Kampung Ceti, Melaka Baru dan Kota Laksmana. Namun katanya terdapat beberapa kawasan berisiko dilanda bencana itu seperti di kawasan kilang di air keruh memerlukan pembangunan jangka masa panjang untuk diselesaikan kerana membabitkan kawasan rendah. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama memaklumkan pengguna perlu menghadapi peningkatan harga bahan mentah terutamanya bawang dan sayur-sayuran sehingga Februari tahun depan. Memahami peningkatan itu, Fama mengambil langkah memasarkan bekalan bawangnya bagi menangani kekurangan yang berlaku ketika ini. Menurut Pengarah Kanan Khidmat Pemasaran Segar Fama, Muhammad Anis Muhammad Yasin berkata, bekalan akan dipasarkan di cawangan-cawangannya seperti di Agrobazar dengan harga sehingga 20% lebih rendah dari harga pasaran. Fenomena ini adalah fenomena sementara yang berlaku dalam musim ini dan ianya akan dapat kembali normal dijangka pada bulan Februari tahun hadapan. Jadi pengguna-pengguna tidak perlu panik dalam menghadapi masalah ini. Ianya hanyalah masalah sementara yang berlaku boleh dikatakan pada tiap-tiap tahun. Berdasarkan jadual peningkatan harga bawang yang dikeluarkan pihaknya, peningkatan itu bermula sejak September lalu. Sementara itu, beliau juga mengakui wujud peningkatan harga sayur-sayuran sejak beberapa bulan lalu. Jelasnya, negara kini menghadapi musim tengkujuh yang turut menjadi faktor pengeluaran sayur-sayuran berdaun dan tidak berdaun tempatan ke pasaran terjejas. Beliau juga menyarankan pengusaha tanaman sayur-sayuran agar menggunakan kaedah tanaman teknologi moden seperti tanaman hurma hijau supaya penghasilan dapat dikawal serta tidak terkesan dengan fenomena perubahan cuaca untuk jangka masa akan datang.
Lebih 2,500 orang mengambil peluang membayar saman trafik dengan diskaun 50% di Balai Polis Trafik Kuala Lumpur pada hari terakhir semalam. Orang ramai membanjiri perkarangan Balai Polis itu seawal 5 pagi untuk membayarkan pelbagai jenis saman trafik sempena cuti Krismas. Bayaran dibuat di Dataran Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT di Kuala Lumpur bermula jam 8 pagi hingga 4 petang. Untuk memudahkan pembayaran saman berkenaan, 2 laluan disediakan iaitu laluan umum dan laluan khas bagi warga emas, ibu mengandung dan orang kurang upaya OKU. Dianggarkan hampir 4,000 orang telah menyelesaikan saman mereka sempena sambutan Krismas dan Hari Bertemu Pelanggan JSPT Kuala Lumpur. Pagi tadi pukul 6 lebih datang. Sudah 6 jam tunggu sini lah. Sekarang semua dah clear, dah semua okey lah. Sekarang sudah hati okey lah. Sekarang kereta boleh. Jangan takut tu polis lah, roadblock apa-apa. Saya datang daripada pukul 8 suku tadi. Dalam lebih kurang sampai sekarang tak bayar lagi. So dalam 5 jam, 4 jam lebih macam tu jugalah. So kalau dapat bayar ni, dapat potongan harga 50%, so okey lah. Saya datang pada pukul 9.30 pagi. So saya sudah beratur selama kira-kira 3 jam lebih 4 jam lah. Sekarang tengah tunggu lagi lah. Proses dia okey, tapi lebih baik kalau kita boleh bayar secara online atau dekat cawangan Balai Polis lain lah, selain dari yang ini saja. Sementara itu, Timbalan Ketua JSPT Kuala Lumpur, Superintendent Zulkafli Ceklah berkata, jumlah saman hampir 2.6 juta ringgit diselesaikan oleh pesalah trafik. Ia termasuk baki 500 orang yang terpaksa hadir sekali lagi pagi ini untuk membuat pembayaran. Hampir semalam saja 1.8 juta sama-sama 2 hari. Ini hari sudah hampir lebih daripada 800,000. Mungkin ini hari melonjak lagi lah kita punya pendapatan untuk pembayaran saman daripada orang ramai. Bagaimanapun, saman yang tidak layak mendapat diskaun ialah saman kemalangan, saman berstatus NC dan saman berstatus waran tahun semasa. Saman dalam perbicaraan, saman up selamat tahun semasa dan saman berstatus mahkamah juga tidak layak mendapat potongan 50%. Menjelang sesi persekolahan 2020, kelengkapan sekolah menjadi keutamaan ibu bapa. Bagi mengurangkan beban keluarga berpendapatan rendah, Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas menyediakan baucer bernilai RM200 setiap seorang untuk ibu bapa kepada 150 pelajar di Melaka. Ahli Lembaga Pengarah Nafas Abdul Kalam Hassan berkata, penyerahan baucer bagi membantu 30 pelajar sekolah di setiap 5 Pertubuhan Peladang Kebangsaan PPK di negeri itu. Kita ada 2 program pada petang ini. Yang pertama, kita menyampaikan sumbangan balik ke sekolah untuk 150 orang seluruh negeri Melaka. Kita ada 5 PPK dalam negeri Melaka dan kita dah agihkan tiap PPK itu lebih kurang 30 orang setiap PPK. Dan sebanyak ringgit Malaysia RM200 seorang untuk pembelanjaan peralatan sekolah bagi tahun 2020 yang akan datang. Dan yang kedua, kita sampaikan sumbangan wakalah berjumlah 20,000 setiap PPK. Bermakna kita hari ini 100,000 kita akan Nafas telah sumbangkan dan yang sekolah tadi sebanyak 30,000 yang telah kita sumbangkan. Dan insya-Allah lah program ini akan berterusan dari masa ke semasa. Beliau berkata demikian selepas ditemui pada program Back to School anjuran Nafas di Pasaraya Borong Sakan, Jasin, Melaka. Berpuas hatilah, rasa lega lah dengan atas sumbangan yang mereka berikan ni kan. Jadi lepaslah satu tanggungjawab kata kan. Bersyukur sangatlah. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia menegaskan pihaknya tidak pernah mengiktiraf mana-mana skuad sukarela memburu warga asing yang tinggal lebih masa di negara ini. Datuk Khairul Zaimi Daud berkata, tugas membanteras pendatang asing tanpa izin parti adalah tanggungjawab pihak berkuasa. Jelas Datuk Khairul, pihaknya sentiasa menjalankan operasi penguatkuasaan untuk memantau kemasukan parti termasuklah pelancong asing yang tinggal lebih masa di negara ini. Sejak 1 Januari hingga 24 Disember lalu, Jabatan Imigresen telah melaksanakan 17,328 operasi dan lebih 50,000 parti serta 1,251 majikan ditahan. Semua tangkapan akan melalui proses siasatan, dakwaan dan hukuman sebelum diusir ke negara asal.
Tambahnya, orang ramai boleh membantu Jabatan Immigration dengan menyalurkan maklumat yang tepat mengenai parti supaya tindakan penguatkuasaan dapat diambil. Namun orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri. Datuk Khairul mengulas mengenai laporan berhubung penubuhan sukarelawan Putra yang kononnya bagi memburu pelancong asing yang tinggal lebih masa. Pengerusi Lembaga Disiplin UMNO Tan Sri Muhammad Apandi Ali mengesahkan akan meletakkan jawatan sebaik saja tiba ke tanah air dalam waktu terdekat. Beliau kini difahamkan berada di luar negara. Keputusan melepaskan jawatan itu diambil ekoran gangguan dalam prosiding tunjuk sebab terhadap bekas Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Menerusi kiriman WhatsApp kepada wartawan TV3, bekas peguam negara itu berkata beliau memilih untuk mengekalkan maruah dan integriti manakala pucuk pimpinan parti boleh memilih mengekalkan jawatan politik masing-masing. Sebelum ini, media melaporkan Datuk Seri Hishamuddin yang juga ahli Parlimen Sembrong sepatutnya dipanggil menghadap Lembaga Disiplin hari ini bagi memberi penjelasan berhubung tuduhan melanggar perlembagaan dan tata etika sebagai ahli UMNO. Ini dipercayai ada kaitan dengan dakwaan beliau mengetuai perjumpaan Ahli Parlimen Barisan Nasional BN dengan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali di Putrajaya baru-baru ini. Tidak sampai hati membiarkan bapa saudara berstatus OKU berniaga bersendirian, Daniel Jauhari Harani Yusof, 12 tahun, membawanya menaiki kursi roda pada hujung minggu membantu menjual makanan ringan. Asalkan tidak mengabaikan pelajaran, Daniel ikhlas membantu bapa saudaranya mencari pendapatan tambahan kepada keluarga. Nampak tu? Daniel membawa Marzuki Jamaluddin 49 lebih 1 km dari rumahnya di Jalan Tun Dr. Awang, Bayan Lepas ke Jalan Rumbia berhampiran Kompleks Bukit Jambul untuk menjual krepek dan makanan ringan. Krepek itu disediakan oleh ibunya Jamaliah Jamaluddin yang juga kakak Marzuki di rumah selepas waktu bekerja di kilang sebagai operator pengeluaran yang menyara keluarga sebagai ibu tunggal. Menurut Daniel yang merupakan anak tunggal Jamaliah, ibunya tidak pernah memaksanya membantu Marzuki, sebaliknya ia kemahuannya sendiri untuk menambah pendapatan keluarga. Katanya dia hanya berniaga antara jam 5 hingga 7 petang pada hujung minggu dan menganggapnya sebahagian daripada riadah dan mengisi masa lapang. Ujarnya lagi, dia tidak rela membiarkan Marzuki yang mengalami penyakit saraf itu berniaga bersendirian kerana bimbang diganggu atau disamun. Saya berniaga kat sini setiap hari, Khamis hingga Ahad. Saya tolong mak saya berniaga. Saya nak berniaga krepek sebab saya nak menolong mak saya. Dan menolong mak saya semua. Saya cita-cita nak jadi doktor. Menurut Daniel, kisahnya juga dikongsi orang awam dalam media sosial setelah berbual dengannya selepas membeli krepek. Susulan itu katanya ramai yang tersentuh dan tampil membeli barang jualan daripadanya serta mempromosikan kepada orang lain. Makanan ringan dijualnya dengan harga RM1 hingga RM5 dan mampu meraih pendapatan RM30 hingga RM80 sehari. Menurut Marzuki, dia tidak mahu membebankan anak saudaranya yang masih muda dan belajar, namun dia tidak mampu menghalang niat ikhlas kanak-kanak itu. Terima kasih saya dulu. Ya mungkin terima kasih semua. Kakak bapak kawan saya terima kasih. Marzuki menerima bantuan bulanan sebanyak RM400 daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang hanya cukup untuk perubatan dan keperluan hariannya. Orang awam yang ingin membantu keluarga ini boleh menghubungi Ibu Daniel di talian tertera. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Masih di Bulletin Pagi, kita terus saja ke laporan luar negara. Seorang pegawai parti politik pimpinan Aung San Suu Kyi dilaporkan telah dibunuh di Rakhine. Terdahulu, Yitin, pengerusi Parti Liga Kebangsaan bagi Demokrasi di Bandar Butidawang itu dipercayai diculik tentera Arakan 11 Disember lalu. Tentera Arakan dipercayai menjalankan siri penculikan, pengeboman dan serbuan ke atas tentera dan pegawai rasmi kerajaan di Rakhine. Yitin sebelumnya merancang mengadakan demonstrasi besar-besaran sebagai sokongan ke atas pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Suu Kyi kini berdepan tuduhan menghapuskan etnik Rohingya di Mahkamah Jenayah Antarabangsa di The Hague susulan operasi ketenteraan di Rakhine pada 2017.
7 maut dalam satu insiden bot karam membabitkan kapal yang membawa pendatang dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan di sebuah tasik di Turki. Bot berkenaan dilaporkan tenggelam selepas terbalik di Lake Van ketika ia menghampiri daerah Adil Silvas, wilayah Bitlis. 64 penumpang yang lain berjaya diselamatkan dalam kejadian yang berlaku pada pukul 3 pagi waktu tempatan itu. Tasik berkenaan yang terletak bersempadan dengan Iran itu menjadi laluan perairan kepada pendatang berentasi Turki sebelum meneruskan perjalanan ke Eropah. Pasukan penyelam dikerahkan ke lokasi kejadian untuk meneruskan operasi pencarian. Serangan nekat melibatkan sebuah kereta yang syarat dengan bom di perkarangan markas tentera Afghanistan mengorbankan 6 anggota. Sekumpulan lelaki bersenjata kemudiannya memasuki kawasan markas di wilayah Balkh sebelum melepaskan tembakan ke arah anggota yang bertugas. Pertempuran berterusan selama beberapa jam sebelum penyerang akhirnya mengundurkan diri. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab ke atas serangan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu semula, sukan. Liverpool terus memperkukuhkan kedudukan selaku peneraju Liga Perdana Inggeris musim ini hasil kemenangan besar 4-0 ke atas Leicester City di Stadium King Power malam tadi. Liverpool kini mendalui 13 mata di puncak Liga selepas membelasah pesaing terdekatnya Leicester City dengan Roberto Firmino meledak 2 jaringan. Mereka mendalui lawan pada minit ke-31 apabila Roberto Firmino meledak gol pertama. James Milner yang dimasukkan dari bangku simpanan menyempurnakan penalti untuk mendalui 2-0 pada minit ke-71. Firmino kemudian menjaringkan gol ketiga sebelum Alexander-Arnold sekali lagi meledak gawang lawan pada minit ke-78 hasil umpanan Sadio Mane. Liverpool kini mengutip 52 mata daripada 18 perlawanan, manakala Leicester di tangga kedua dengan 39 mata daripada 19 perlawanan. Langkah pertama Carlo Ancelotti pula bertuang apabila Everton menang 1-0 ke atas Burnley namun malang buat pengurus baru Arsenal, Mikel Arteta yang sekadar seri 1-1 dengan Bournemouth. Ia menyaksikan kedudukan Arsenal dan Everton tidak berubah dengan Gunners terus melebarkan rekod 9 keputusan seri musim ini. Sementara Chelsea turut malang apabila dikejutkan 2-0 di gelanggang sendiri di tangan Southampton. Lebih menyedihkan, pasukan bimbingan Frank Lampard kecundang di laman sendiri hasil 2 gol pelawat dijaringkan Michael Obafemi dan Nathan Redmond. Harry Kane dan Dele Alli pula memacu kebangkitan Tottenham Hotspur menewaskan Brighton dan Hove Albion 2-1. Manchester United cemerlang apabila mengatasi Newcastle United 4-1 dengan Anthony Martial meledak 2 gol. Juara bertahan Manchester City ketinggalan 14 mata di belakang Liverpool dan bakal bertemu Wolves Ahad ini. Bekas pemain sayap Johor Darul Takzim II di Savindran sah menyertai pasukan Terengganu TFC musim hadapan. Perkara itu diumumkan oleh Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu PBSNT menerusi laman sosial Facebook rasmi Terengganu Football Club selepas selesai majlis menandatangani kontrak semalam. Savindran yang berasal dari Kelang Selangor sebelum ini pernah mewakili pasukan Harimau Muda Pahang sebelum menyertai JDT 2 pada 2017. Bagi Ketua Jurulatih TFC, Nafusi Zain, khidmat pemain berusia 27 tahun itu amat ditagih bagi memantapkan dan memberi lebih pilihan pemain di bahagian sayap. Savindran 27 tahun sudah menjalani latihan hampir 2 minggu bersama skuad TFC bagi menilai tahap kecergasan dan prestasi semasa pemain itu. Pemain berkenaan jadi pilihan pengendali TFC kerana larian pantasnya selain bijak mengumpan bola terutamanya dari posisi sayap. Savindran adalah pemain ketujuh dibawa masuk TFC selepas Nasir Basharuddin, Arif Fazilah Abu Bakar, Muhammad Faiz Nasir, Faris Ramli, Dominic Da Silva dan Babakar Diallo. Sekian buat waktu ini, terus ikuti media sosial dan digital Bulletin TV3 untuk pelbagai lagi perkembangan berita terkini. Oleh itu, saya Muhammad Syafiq Adnan. Salam hormat dan Assalamualaikum.